Perkembangan dan pembentukan remaja menurut perspektif Islam. Remaja merujuk kepada seorang yang mulai dewasa dan cukup untuk berkahwin. Kamus Dewan mentakribkan remaja sebagai sudah cukup umur atau muda, yaitu di antara umur 12 hingga 18 tahun, manakala remaja akhir di antara umur 15 hingga 30 tahun. Pembentukan remaja meliputi keseluruhan tata cara kehidupan dari segi fisikal, mental, moral, kerjasama, saling memperingati dan bertanggung jawab. Dan remaja ialah merupakan aset penting dalam pembangunan sebuah negara. Antara ciri-ciri umum remaja boleh dilihat dari segi yang pertama, dari segi fisikal, terdapat perubahan dalam bentuk tubuh badan. Kedua, kebolehan daya berpikir dan intelektualisme. Yang ketiga, matang dalam membuat pilihan dalam penyesuaian persekitaran dan kemasyarakatan. Dan yang keempat, matang dari segi fisikal dan seksual. Dari sudut pandang agama Islam, akil balik merupakan suatu piawaian untuk menentukan seorang itu telah mencapai tahap remaja, yaitu fase perkembangan remaja atau dewasa awal. Para pengkaji membuat dua kaidah atau rumusan dalam menentukan akil balik seseorang, yaitu yang pertama, balik secara tabi. Kalau lelaki terdapat perubahan pada tubuh, di mana suara menjadi kasar dan garau, manakala perempuan pembentukan payudara yang besar, menentukan pinggang dan pinggul, serta keluar haid pertama. Manakala balik mengikut umur, menurut ulama fikih, umur balik lelaki ialah 15 tahun dan umur balik perempuan ialah 17 tahun. Manakala menurut Imam Malik, umur balik perempuan dan lelaki ialah pada umur 15, 16, 17 atau 19 tahun. Salam damai, salam sejahtera. Nama saya Eltoret Adolf 19 dan seterusnya saya akan tentang perkembangan fisikal. Menurut kajian di Malaysia, terdapat perbezaan keadaan tumbuh besaran bagi remaja lelaki dan perempuan. Begitu juga terdapat perbezaan di antara seorang remaja lelaki sesama lelaki yang lain dan di antara seseorang remaja perempuan dengan remaja perempuan yang lain. Sebagai individu, masing-masing membesar mengikut kadar yang tersendiri. Menurut ahli psikologi secara emosi, tidak semua remaja merasa puas hati atau bersetuju dengan perkembangan fisikal mereka. Pelbagai tanggapan bermain di pikiran seperti mereka merasakan diri mereka terlalu pendek, terlalu tinggi, terlalu kurus, terlalu gemuk, dan sebagainya. Ada juga sebahagian yang merasakan rupa paras mereka tidak begitu kacak dan tampan bagi remaja lelaki dan tidak cantik jelita menawan bagi remaja perempuan seperti yang mereka idam-idamkan. Dari sudut psikologi tersebut, perasaan atau emosi sebegini mempengaruhi pola berkawan di kalangan remaja. Mereka yang merasakan diri banyak kekurangan daripada orang lain biasanya akan bersikap mengasingkan diri daripada khalayak remaja yang lain atau berkawan sesama rakan-rakan yang dianggap mempunyai persamaan dengan mereka sahaja. Keadaan ini banyak merugikan golongan tersebut karena kadang-kadang rasa kekurangan itu akan menyebabkan mereka turut mengasingkan diri daripada remaja lain, bukan saja dalam aspek yang penting seperti dalam pendidikan dan pelajaran. Kadang-kadang sifat tersebut menyebabkan mereka merasa terpinggir
dan wujud dalam pikiran mereka adanya sikap diskriminasi oleh guru-guru yang mengajar. Walaupun perasaan tersebut banyak didominasi oleh perasaan kekurangan dan rendah diri yang ada pada diri mereka sendiri. Setiap perubahan psikologi yang berlaku pada diri remaja tersebut akan mempengaruhi pertumbuhan jasadnya. Pertumbuhan ini bermula daripada pelbagai proses kegiatan hormon yang berkait rapat dengan pertumbuhan tubuh dan perkembangan biologikal. Pada masa yang sama, perkembangan psikologikal dan sosial dalam diri remaja. Namun demikian, kadar kemajuannya berbeza antara seseorang dewasa awal yang lain. Sebagai contohnya, ada remaja yang berumur 16 tahun mungkin sudah mula hidup sendiri, manakala ada pula remaja lain yang sudah menjangkau usia 19 atau 20 tahun, tetapi masih bergantung kepada ibu bapa dan keluarganya dalam banyak hal. Ciri yang paling ketara dalam perkembangan fisikal remaja ialah perubahan bentuk badan, perkembangan yang pesat pada alat seksual, perkembangan pengaliran hormon yang berkaitan dengan perkembangan alat seks dan perkembangan pada ciri-ciri seks sekunder. Perkembangan fisikal ini juga boleh mengakibatkan gangguan kesehatan, psikologi, dan emosi seseorang remaja. Sebagai contohnya, remaja awal merasa bimbang dan curiga terhadap penyingkiran rakan sebaya jika mereka berbeza dari segi fisikal. Kecurigaan mengenai perkembangan pesat atau lewat yang berlaku pada diri mereka menjadi satu kesangsian, sama ada mereka itu ganjil daripada orang lain. Beberapa kerisauan mengenai masalah fisikal juga sering berlaku. Kesan-kesan seperti pening kepala dan sakit perut boleh disebabkan oleh perkembangan pesat atau kelewatan kematangan seksual. Perasaan risau atau runsing ini boleh menjejaskan keyakinan diri golongan remaja. Sekian daripada saya. Halo, selamat pagi. Saya Aaron Jimmy Toto, mewakili grup 4, akan membincangkan perkembangan personaliti di awal dewasa muda. Perkembangan emosi. Emosi adalah perasaan hati. Dalam perkataan lain, perasaan yang sering dirujuk kepada keadaan yang bersifat dalaman. Marah, bimbang, kecewa, malu, benci, dan sebagainya. Kebiasaannya perasaan atau emosi ini agak sukar dikawal oleh remaja, kecuali ada benar-benar untuk mengawalnya. Bahkan orang yang dewasa juga akan tewas apabila emosi seperti sifat panas baran, tidak sabar, suka memproses, dan sebagainya. Manusia akan mengalami gangguan emosi dan suka digambarkan dengan perkataan. Unsur perasaan ini memang berkait rapat dengan segala kegiatan manusia. Emosi wujud daripada jiwa manusia itu sendiri. Zaman remaja merupakan zaman peralihan di mana zaman kanak-kanak menuju kepada dewasa akan memperlihatkan satu perubahan yang agak besar dan banyak mempengaruhi tindakan dan perasaan mereka. Banyak ciri-ciri yang menggambarkan perkembangan emosi, antaranya perasaan yang merungus. Perasaan ini banyak manusia remaja pada tahap awal. Remaja boleh cepat marah dan memberontak. Tapi dia juga akan cepat bertolak ansur dalam beberapa hal. Dan pada ini biasanya remaja lebih suka membuat kesimpulan sendiri dan apa yang mereka lihat dan dengar. Perasaan yang tidak konsisten berubah-ubah menjadi satu sebab mengapa pada zaman kanak-kanak ini sering kemudian bermuram durja. Banyak memperlihatkan gambar-gambar perasaan yang gerak-geri seperti membahas pintu, menumbuk meja, dan sebagainya. Apabila mereka terhalang daripada sekat sama ada bertentangan dengan undang-undang, masyarakat atau adat usaha tempat pun kerana halangan-halangan lain yang membataskan kehendak mereka tersebut. Biasanya dewasa awal ini mengalami gangguan emosi, dikesan dengan mudah melalui riak muka dan tingkah lakunya. Pengaruh emosi
yang sering dikaitkan dengan perkembangan remaja. Memainkan peranan yang amat penting dan besar sehingga kanak-kanak dibandingkan perasaan akal pikiran. Pemikiran dewasa awal pada tahap ini belum cukup matang, tidak rasional, logik, dan objektif. Jadi tidak heran kebanyakan tingkah laku remaja banyak dipengaruhi oleh emosi mereka. Pada tahap ini juga adalah kalangan remaja yang berasa bingung dengan mencari keperluan kehidupan mereka sendiri. Sekian. Salam sejahtera, Profesor dan rakan-rakan. Nama saya Jobin Gatua dan tajuk yang saya sampaikan hari ini ialah berkenaan dengan perkembangan mental awal dewasa. Dalam perkembangan mental awal dewasa, perbincangan perlulah sekaligus mempamerkan cara remaja berpikir, bagaimana mereka berpikir. Tanggungjawab yang dipikul oleh golongan ini memberi kesan yang besar kepada perkembangan diri mereka. Biasanya perkembangan mental remaja bermula dari usia awal 13 hingga 15 tahun, manakala peringkat remaja akhir di sekitar 18 hingga 25 tahun. Dan gabungan kedua golongan ini dipanggil sebagai remaja pertengahan. Peringkat remaja awal, pemikiran mental mereka adalah tidak begitu jitu dalam mencari penyelesaian sesuatu masalah yang timbul. Mereka hanya bergantung pada andaian-andaian sahaja. Kebanyakan keputusan yang dicapai oleh mereka tidak berasaskan kepada fakta yang kukuh, tiada bukti yang konkret, dan tidak didasarkan pada penelitian yang terperinci. Dengan itu, berlaku ataupun sentiasa berlaku percanggahan pendapat antara golongan remaja dengan golongan orang dewasa. Kebiasaannya mereka mempunyai pendirian masing-masing dan tidak bertolak ansur, malah akan membawa perbelahan dan perselisihan paham, menyebabkan timbul perasaan benci, dendam, dan marah. Golongan ini dari segi tahap kemampuan menganalisis dan meneliti sesuatu perkara agak lemah. Golongan remaja ini menganggap hidup ini adalah mudah sahaja, dengan hanya dirasai melalui pengalaman mereka sendiri sahaja. Dari segi konsep asasi manusia, golongan ini belum mengetahui secara mendalam. Mereka hanya fokus pada individu dan bukannya secara bermasyarakat secara keseluruhan. Mereka selalu dipengaruhi oleh faktor persekitaran seperti melalui pembacaan, pergaulan seharian, pembelajaran, dan pengaruh media massa. Mereka ini masih bergantung kepada golongan yang lebih dewasa dalam menyelesaikan sesuatu masalah yang besar dan berat. Jadi pendekatan psikologi adalah yang terbaik untuk mengatasi golongan muda ini. Sekian dan terima kasih. Saya Elijah Hezelkulina akan membentangkan tentang peranan institusi sosial dalam pembentukan remaja. Dalam pembentukan remaja, ianya tidak tertumpu kepada mana-mana agama sahaja, tapi melibatkan berbagai pihak. Yang pertama adalah institusi keluarga ataupun ibu bapa. Ibu bapa adalah teras atau induk dalam sebuah keluarga dan bertanggung jawab besar dalam pembentukan pribadi anak-anak. Membentuk dan mendidik anak-anak, khususnya anak remaja, perlu bermula sejak di peringkat awal pembesaran mereka. Pendidikan dan pembentukan anak-anak di peringkat awal ini tidak semestinya berlaku secara formal, tetapi lebih kepada didikan menerusi teladan. Yang kedua adalah institusi pendidikan. Pada zaman modern ini, pendidikan merupakan satu institusi sekolah dan institusi pendidikan yang saling berkait rapat antara satu dengan yang lain. Dalam konteks pendidikan kepada golongan remaja, ahli-ahli pendidikan berpendapat bahwa proses ini bukan hanya
tertumpu kepada memberi tunjuk ajar dan latihan semata-mata, tetapi adalah satu proses memupuk kesadaran dan pembentukan jiwa. Dengan itu akan wujudlah manusia yang berguna, yang sanggup melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai dewasa awal atau remaja yang baik, serta menjadi warga negara yang berguna. Yang terakhir adalah persatuan dan pertumbuhan. Satu fenomena yang berkembang sekarang ialah kewujudan berbagai jenis pertumbuhan dan persatuan, tidak kira daripada agensi kerajaan ataupun badan bukan kerajaan, NGO. Kewujudan badan-badan yang pelbagai ini boleh dimanfaatkan semaksimum yang mungkin untuk membentuk golongan muda remaja. Menerusi pelbagai program dan kegiatan yang dianjurkan, para dewasa awal atau remaja akhir ini akan dihidangkan dengan pelbagai pengetahuan, pengalaman, dan pendedahan yang amat berguna untuk diri mereka dan masyarakat. Generasi muda sekarang cenderung ke arah kegiatan berkumpulan atau dalam persatuan. Kesempatan ini boleh dipergunakan sepenuhnya untuk menarik mereka kepada sebarang aktiviti yang bersifat positif dan membina. Melalui aktiviti persatuan ini akan dapat melahirkan satu generasi pelapis yang akan terus mempertahankan kedaulatan agama, bangsa, dan negara. Secara tidak langsung, aktiviti berpersatuan secara sehat ini akan dapat mengurangkan gejala-gejala sosial yang negatif, khususnya di kalangan dewasa awal atau remaja. Sebagai kesimpulannya, dalam masyarakat di Malaysia, Islam amat memandang berat kepada usaha memelihara dan menjaga perkembangan golongan remaja ini sama ada dari sudut moral, fisikal, mental, dan akhlak. Golongan dewasa awal ini atau remaja akhir dianggap satu golongan yang mampu untuk mencorakkan masa depan sesebuah masyarakat dan negara serta mampu menjadi pendukung kepada perkembangan agama dan dakwah Islamiah. Kedudukan mereka pada peringkat ini adalah amat sensitif, mudah terasa, pemberontak, dahaga akan kasih sayang, manja, dan agak sukar mengawal emosi. Mereka amat perlukan kepekaan serta keprihatinan daripada keluarga, masyarakat, rakan taulan, dan persekitaran. Lantaran itu, Islam amat menitik beratkan pembentukan dan pembinaan fisikal, pribadi, personality, emosi, mental, dan sosial